وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sebenarnya soalan yang timbul di sini terpanggil untuk kita lontarnya dalam pertemuan yang penuh barakah, dalam diwan yang penuh nur ini. Kenapa kita datang kemari? Adakah itu pasal jadwal sekolah dan peraturannya, atau itu tuntutan Allah dalam Al-Quran? Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bagi kita keharusan bergembira dengan Nabi Muhammad, tapi Dia wajibkan ke atas kita bergembira dengan Nabi Muhammad. Seperti mana Ustaz Abdul Rahim kita tadi baca ayat Al-Quran 58 surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Sambil Anda makan boleh dengar kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam Al-Quran, dalam ayat ini,
perlu bergembira dengan Nabi Muhammad lebih daripada kegembiraan anda dengan mana-mana perkara lain. Daripada syahadah yang dua hafiz ini akan mendapatnya 21 hari bulan di Stadium Senayan. Kita kumpul dan himpunkan ulama, Habib Ali, Abdul Qadir Abdullah Al-Habsyi, Habib Nail, Habib Najmuddin, Habib Mahdi, ramai keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam datang merayakan Maulid Nabi Muhammad di Stadium Senayan 21 hari bulan, hari Jumaat mula asar. Dan Ustaz janji akan bawa sebahagian belajar, akan hadir bersama kita menzahirkan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah seorang sahabat dalam buku saya yang kecil, ada 40 hadis namanya kenapa perlu salawat ke atas Nabi. Ibn Munqiz bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya nak buat sunat ini, zikir, baca Quran, bersedekah, saya nak buat amal salih saya ini, salawat ke atasmu, 1/4 daripada amal salih saya, boleh ke? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, boleh, tapi kalau lebih lagi bagus. Kalau saya buat 1/2 amalan saya, salawat ke atas Nabi sahaja, boleh ke Rasulullah? Boleh, tapi kalau lebih lagi bagus. Kalau macam ni 2/3 lebih lagi bagus. Kalau macam ni saya semua amal salih saya nak fokus salawat ke atasmu sahaja. Tahu Nabi jawab apa? Izan kufita wa syufita wa wuqita. Ini yang kita mahu dalam dunia hari ini. Kufita, Allah akan mencukupikan anda dunia dan akhirat. 2, wa wuqita, Allah lindungkan kamu, pelihara kamu daripada penyakit, daripada gangguan syaitan, daripada kacauan orang halui atau kasar. Yang ketiga, wa syufita, kamu akan diberi kesembuhan kalau ada penyakit sudah kenakan anda. Siapa tak mahu 3 bertuah ini? Jadi bila kita buat majlis seperti ini, bertuah, beruntung, syafas dan tahniah kepada Ma'had Ahmadi yang mampu untuk mengumpulkan anak dan bersalawat ke atas baginda, berarak dalam ma'had, menzahirkan kepada malaikat yang merakamkan amalan. Inilah bukti kami cinta pada Rasulullah. Inilah bukti kami sayangmu wahai kekasih Allah. Inilah bukti kami cinta kepadamu ya Rasulullah, rindu padamu ya Rasulullah, mengagung menhormatimu, seperti mana Allah firman dalam Qurannya surat Al-Fath ayat 9, litu'minu billah wa rasulihi wa tu'adziruh wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ingat, kita dekat dengan Nabi bukan hanya dengan percakapan saya suka Nabi, tetapi dengan mempraktikal 4 perkara. Banyakkan salawat, ikram keluarga Nabi, ikram umat Islam, umat Nabi Muhammad, saudara, saudari, guru anda, ibu bapa, jiran, yang keempat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengidarkan makanan sedangkan orang dah sudah berarak bagi dan sebagainya. Satu sunnah Nabi Muhammad, iaitu rahmatilah saudaramu. Allah sayang 3 perkara: beri salam, beri makan, bangun malam. Jadi antum sekarang buat sunnah Nabi. Orang yang idarkan sekolah, ma'had, punya cara untuk masa duduk boleh minum. Itu apa? Itu benda disukai oleh Allah. Nak merahmati anak-anak yang sudah daripada pagi dah sudah bertugas untuk berarak, untuk berada di Diwan, yang membuat ini dengan pakaian, dengan minuman, susun kursi, tapu, itu dia punya diwan dan sebagainya. Ingat, itu semua tak akan disesiakan bila bertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ahmad bin Smith dulu duduk Singapura, mengangkat banyak kitab dan menterjemahkan kitab Al-Adab Al-Mufrad, adab itu hamil Al-Quran, Imam Nawawi.
Dia menyatakan barang siapa suka berucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tambah apa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh ucap ucapan ini sepanjang umur dia boleh kulit 100,000 kali, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang masa dia nazak untuk mentalqinkannya la ilaha illallah. Semasa syaitan datang nak mengodai orang yang nazak, suruh dia sujud rukuk, angguk sahaja saya Tuhanmu. Orang masa itu syaitan bawa air bagi dia, nak minum, nak angguk, sujud saja. Saya mana boleh sujud, saya sakit. Angguk saja. Kalau orang angguk saja bermakna dia keluar dari Islam, bermakna syabaran dan ujian cukup tinggi. Apabila kita senantiasa bersalawat ke atas Nabi, membaharui iman kita hari-hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ada zikir dia macam ni dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Selepas kita salat malam antara maghrib dan isya, kalau kulit dalam hidupan kita 100,000 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sidna Nabi datang semasa nazak untuk memberi kita husnul khatimah, supaya syaitan tak kacau, tak ganggu. Ingat, seorang dia suka bersalawat ke atas Nabi. Kalam ini dalam kitab namanya Mukashafatul Al-Qulub, karangan Imam Ghazali. Al-Imam Sufyanus Sawri, bila dia berjumpa dengan orang, nampak dia bersalawat sepanjang masa, latah dia salawat. Kalau kita sini barang jatuh macam ni, bapa mak kau kan, lain-lain. Tapi melatah orang itu, Allahumma salli ala Muhammad. Langkah satu langkah, Allahumma salli. Buka pintu, Allahumma salli ala Muhammad. Nak duduk makan, Allahumma salli ala Muhammad. Nak bangun, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Kan zikir lebih bagus. Dia tak tahu Allahumma tu pun zikir. Allahumma, wahai Tuhan kami, salawat ke atas Nabi Muhammad. Tinggi maqam Nabi lagi dan lagi. Orang itu kata, saya ada rahsia dengan Allah. Kalau kamu bukan imamul hadis, saya tak akan cerita rahsia saya. Apa rahsiamu? Ayah saya meninggal di Arafah. Tiba-tiba muka ayah saya daripada putih jadi hitam, keluar macam-macam dekat muka dia. Sedihlah saya. Katakan bapa saya dapat su'ul khatimah. Saya sedih. Lepas tu lelap sikit. Antara tidur dan jaga datang seorang, tak jumpa yang lebih harum daripada wanginya. Tak pernah jumpa yang lebih putih daripada bajunya. Tak pernah jumpa yang lebih indah daripada bahasanya. Katakan ana Muhammad. Dia sapu muka ayah saya sudah kembali bersinar balik semula, lebih daripada awal. Wahai Rasulullah, kenapa buat macam tu dengan ayah saya? Sebab ayah kamu suka bersalawat, suka, dan dia sudah sempat bertawassul sebelum nazak. Wahai Tuhan kami, dengan cinta kami kepada Nabi-Mu, kekasih-Mu, ampunilah dosa kami dan anugerahkan kami husnul khatimah. Inilah seorang yang namanya Al-Imam Al-Busiri. Namanya apa? Imam Al-Busiri sudah lumpuh sepenuhnya, tinggal lidah saja. Lidah berucap salawat dan buat satu wasi saja. Syair 160 ayat lebih memuji Nabi Muhammad, bercerita tentang hal cinta dia terhadap Rasulullah. Pasal cinta ini bukan dalam mulut, cinta ini dalam jiwa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak boleh nak balik rumah melainkan Rasulullah dia halal baliklah. Dia duduk depan pintu Rasulullah menunggu dia untuk bagi. Bila buka pintu tengok Abu Bakar orang pertama. Cinta bukan hanya bercakap, tetapi cinta satu perkara yang masuk dalam hati, mengubahkan perangai kita. Kata orang,
Bila ada cinta, minum. Makan tak? Mandi tak? Lagi? Tidur tak? Apa kono jen? Apa kono Apa masalah? Kenapa anda semua tak kena-kena ni? Sebab jiwa kami bergantung dengan seseorang, nak senantiasa bersama dia. Apabila berpisah, menyalalah satu kebakaran dalam hati. Bila nak jumpa, inilah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sauban, salah seorang pucat mukanya, sakit. Sidna Nabi tanya, kenapa? Sidna, ya Rasulullah, dalam dunia boleh jumpa, tapi tentu bila Rasulullah masuk syurga, syurga Rasulullah tinggi, syurga saya rendah. Macam mana nak jumpa? Tentulah tak boleh jumpa. Sidna Nabi bagi tahu, ya Sauban, setiap orang akan dihimpunkan, dibangkitkan bersama yang dia sayang di dunia ini. Masa di akhirat, kalau dia sayang Rasulullah, akan dihimpunkan bersama Rasulullah. Sidi Ahmad Al-Imam Al-Busairi telah menyatakan syairnya memuji Nabi Muhammad, yang ada ramai buat bilik CD pasal kesan burdah yang dinamakan burdah untuk ramai di kawasan Asia Tenggara ini masuk Islam hanya dengan qasidah saja. Tuan Habib Syekh bawa qasidah ni. Qasidah ni berbunyi, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Qasidah ini bila sudah habis dikarang, sudah tidurlah Al-Imam Al-Busairi, nampak Sidna Nabi dalam mimpi. Bila Rasulullah datang dalam mimpi anda, anda akan berubah. Berangai anda berubah. Wajah anda senantiasa bersinar. Anda akan terjamin masuk syurga, tercenderung kepada akhirat dan amal bekal akhirat. Tak akan gila dunia. Bila nak bercakap, gila nak itu makan, minum, memiliki, nak berdabat, nak menang, semua itu tak akan berada dalam jiwa anda. Jiwa anda akan jadi bersih, sudah dipenuhi dengan nur Nabi Muhammad. Sifat yang mazmumah ditukar menjadi sifat takabur jadi tawadhu, kunukut berubah menjadi pemurah, benci kepada orang, tak suka membantu, berubah kepada sayang dan suka membantu. Oleh kerana datang nur Nabi Muhammad yang bawarnya terkenal. Bila Sayyidina Umar dipandang oleh Nabi Muhammad, berubahlah daripada orang nak bunuh Rasulullah kepada orang yang ucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Wajah Rasulullah menghadap wajah Rasulullah, batu boleh bercakap, air boleh mengalir dalam bekas yang sudah sahabat 1,500 orang dalam satu peperangan tak ada air. Sidna Nabi minta bekas besar, letak tangan baginda yang mulia, tapak tangan saja, antara celah-celah jari baginda mengalir air. Sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bila orang melihatnya, dia akan tergoda dengan keindahan, kelembutan baginda SAW, adab, cara baginda bercakap, caranya bersalaman. Bila bersalaman dengan orang, tak boleh lepas tangan dulu, mesti orang tu habis tu. Bila letak tangan macam ni, harum sepanjang hari. Kalau kita salam orang, belum tentu harum, akan lain. Ini Rasulullah tidur di rumah Ummu Salim, ibu kepada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ajak dia datang rumah Sayyidina Nabi tengah hari Qailulah, tidur, bantalnya sudah ada sarung. Bila ibu dia tengok sarung ini berpeluh, Rasulullah berpeluh kuat, tengok perah sarung bantal itu, Sayyidina Nabi tanya, buat apa wahai Ummu Salim? Saya tengok ya Rasulullah, semua wangian yang kita beli
kalahlah berbanding dengan wangi Rasulullah, buluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak saya bocor rahsia di sini, tapi saya tak salah sebab anak Ma'had Ahmadi lain sikit dalam jiwa saya lah. Saya dah sudah pernah mengajar di Jabatan Bawah Jabatan Agama di banyak sekolah. Ma'had Ahmadi kenali anaknya, orang yang cerdik, yang pandai, yang beradab, yang berseglit. Di jawatan kuasa atau staf sekolah ini, alhamdulillah